Bot ataupun sampan yang digunakan oleh masyarakat sekarang kebanyakannya diperbuat daripada fiberglass ataupun gentian kaca. Tetapi bagaimanakah perahu secara tradisional dibuat pada zaman dahulu? Bersama dengan saya di dalam Portland Channel, kita akan meninjau dan menyaksikan bagaimanakah proses untuk membuat sebuah perahu batang secara tradisional. Okey, hari ini kita nak interview Pak Ngah tentang proses pembuatan perahu batang ataupun perahu golek. Jadi kita nak tanya dengan Pak Ngah nanti proses nak buat perahu macam mana, kayu apa, berapa lama tempoh. Ni saya kenalkan dekat korang semua, antara orang paling tua dekat kampung Teluk Sentang, Pak Ngah Toy. Bukit Pasak kamu. Dekat kampung Bukit Pasak dalam kampung Teluk Sentang. Okey. Jadi kita akan tanya dengan Pak Ngah ini macam mana proses nak buat perahu. Okey Pak Ngah. Okey. Pak Ngah berapa dah umur masa ni? Itu kata ni 87. 87 tahun dia. Tengok steady lagi, nampak? Okey Pak Ngah. Dia kalau kita nak buat perahu ni, perahu pokok benda tak paling sesuai sekali nak gunakan. Dia genarita. Genarita ada dah. Pada pokok semua dah jadi balok belaka. Ya. Dia melanti, nawal, jangur, kelat, nama siput. Itu dia kayu ni lah. Itu kayu perahu. Sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada? Sekarang ni kita boleh buat terak aja dah. Kau tu buat terak tu. Terak tu. Pokok terak. Pokok terak. Itu hati penjalan tau. Penjalan yang tumbang. Itu dia. Jadi kalau pokok terak tu Pak Ngah, kita boleh belah dua. Belah dua dah tu. Itu belah dua dah tu. Belah dua. Belah dua. Hari esok datang. Esok kita tengok benda ya. Panjang tu segona Pak Ngah. Kita pulang pada kita. Dia tengok pada kita. Kalau kita nak muat banyak kita hantar kau blok tu dah. Kalau nak banyak kita muat, ambil 4 depa. 4 depa. 4 depa, 4 orang. Itu dia cerita ni. Banyak Kalai-kalai. Banyak cerita ni. Banyak cerita ni. Maknanya jangkanya Pak Ngah, kalau daripada pokok sebatang kita dah buat belah prosesnya tak ambil masa lebih kurang sebulan lah siap. Lebih kurang lah itulah ceritanya. Memang situlah ceritanya. Sebulan sebiji perahu kan. Tapi untuk lebih lanjut, besok kita akan bersama dengan Pak Ngah, kita akan pergi dekat tempat yang dibuat perahu batang tu, kita tengok macam mana. Jadi dengan mesin kuasa. Kalau kau awak lama dengan mesin tu, ada mesin kau boleh tidur. Besok signal dia senang Pak Ngah cakap. Kita dengar bunyi genso dia, maknanya kita start buat kerja, kita boleh terjang. Okey. Itu adalah antara cerita Pak Ngah, proses macam mana kita nak buat perahu golek. Lebut Golek tu. Itu cerita ya. Ada beza kan? Perahu batang lain, perahu golek lain. Itu dia ceritanya. Esok kita tengok macam mana proses Pak Ngah nak buat. Setakat yang kita boleh record, kita akan record besok. Kita tengok macam mana proses dia daripada pokok, daripada mula dibuat macam mana ya pasal. Mana-mana. Kalau kata pasal perahu guna gaya, bentuk dia. Kita nak je. 87 kan. 87 tahun, masih kuat, masih sihat, boleh buat kerja berat, boleh lagi buat perahu. Nak tahu? Esok kita tengok macam mana Pak Ngah Toy buat perahu. Ya. Jadi, hari ini seawal jam 8 pagi, saya dan juga tim Portland Channel telah sampai di lokasi di mana Pak Ngah Toy membuat perahu batangnya.
Untuk pembuatan perahu batang kali ini, Pak Ngatoy menggunakan pokok terap untuk dijadikan perahu permintaan pelanggan. Hari ini kita akan menyaksikan proses pertama bagaimanakah cara untuk membuat sesebuah perahu batang secara tradisional. Itu hari-hari Menurut Pak Nga, pokok yang besar ukurannya sehingga 2 ataupun 3 pemeluk amatlah sesuai untuk dijadikan perahu yang memuatkan 2 hingga ke 4 orang penumpang. Proses pertama setelah pokok terap ditebang, ianya akan dibelah 2 dan akan dipilih bahagian manakah yang paling sesuai untuk dijadikan perahu batang. Okey. Dia memang bernasib baik. Pak Nga baru nak start buat sebiji perahu. Menurut Pak Nga, proses pertama yang perlu dibuat setelah pokok terap tadi dibelah 2 adalah membentuk bahagian haluan hadapan perahu untuk mendapatkan bentuk keseluruhan sebuah perahu batang. Jika anda dapat lihat, bentuk hadapan haluan perahu ini telah pun dibuat dan menampakkan bentuk sesebuah perahu tersebut. Bentuknya. Pak Nga take file dulu sekejap. Minum air dulu. Ini adalah antara peralatan yang digunakan. Di antara alatan yang digunakan oleh Pak Ngatoy untuk membuat sesebuah perahu batang, dia menggunakan gergaji rantai, parang, beliung serta kapak. Hanya peralatan ini sahajalah yang digunakan oleh Pak Nga untuk membuat sesebuah perahu. Berbekalkan kudrat yang masih ada, Pak Nga akan memulakan kerjanya dengan menggergaji bahagian dalam pokok terap itu tadi untuk membuat bentuk perut perahu tersebut. Pak Ngatoy menggunakan chainsaw untuk melakukan kerja-kerjanya dengan lebih mudah. Proses ini perlu dilakukan secara berhati-hati kerana menurut Pak Nga, sekiranya ianya tidak dilakukan secara berhati-hati, risau mata mesin gergaji rantainya ini akan menembusi bahagian bawah haluan perahu ini. Jadi, ianya dilakukan secara berhati-hati dan juga sangat-sangat perlahan. Setelah selesai menggunakan gergaji rantai tadi, Pak Nga akan membersihkan lebihan-lebihan kayu yang terdapat di atas permukaan perahu ini. Dan kemudiannya, Pak Nga akan menggunakan kapak untuk membuang bahagian bongkah-bongkah kayu yang telah diracik menjadi bahagian kecil tadi. Ianya bukanlah sesuatu yang mudah seperti mana yang dapat kita lihat di dalam video ini. Berbekalkan kudrat serta tulang 4 keratnya, Pak Ngatoy gigih menakik bahagian dalam perahu ini menggunakan kapak sedikit demi sedikit.
Proses ini akan diteruskan oleh Pak Ngah hari berganti hari sehinggalah mendapat bentuk yang diingini dan akan memudahkan kerja menggunakan beliung pula untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Dari pagi hingga ke petang, Pak Ngah Toy gigih menyiapkan perahu yang ditempah oleh pelanggannya. Namun, dengan usia beliau serta batas tenaga yang ada di dalam dirinya, membuatkan memproses menyiapkan sesebuah perahu batang memakan masa berbulan lamanya. Di zaman moden masa kini, hanya tinggal beberapa orang sahaja yang masih mahir seperti Pak Ngah Toy membuat perahu batang. Rata-rata masyarakat setempat lebih selesa dan gemar untuk membeli perahu siap seperti perahu gentian kaca berbanding perahu tradisional. Namun, kudrat senja ini masih gigih dan kuat membanting tulang untuk menyiapkan perahu-perahu yang telah ditempah oleh pelanggan mereka. Ada juga perahu yang digunakan untuk mencari ikan dan ada juga perahu yang ditempah dari Pak Ngah ini hanya sekadar untuk dijadikan hiasan ataupun dijadikan meja di restoran dan juga di rumah. Itu dia, geng. Bukan satu proses yang mudah untuk menyiapkan sesebuah perahu. Saya sendiri cuba macam mana proses untuk membuat perahu menggunakan kapak. Cuba anda bayangkan bagaimana Pak Ngah yang umurnya yang menjangkau 87 tahun masih kuat dan gagah untuk melakukan kerja-kerja pembuatan perahu batang secara tradisional. Okey, kita akan tengok apa proses seterusnya. Saya nak cuba sambung sikit lagi. Tengok. Seharusnya, ilmu membuat perahu batang secara tradisional ini diwarisi kepada anak muda zaman sekarang. Namun, tidak ada yang meminati ataupun mahu belajar ilmu membuat perahu batang ini. Luar pula tak ada dalam. Belum luar. Itu kata luar tu soalnya payah tu. Itu kata dia luar dengan sakit lagi. Kita buat tulang belakang dia ya. Tulang belakang. Ini kalau Pak Ngah buat ni luar ni 2 hari. Luar saja 2 hari. Sebelah. Oh, Nak naik tulang belakang dia. Tak betul kalau dia nak buat. Yelah. Ada gol lah. Dia buat sebelah ya. Sampai kata dia benda ni tak boleh kita ya. Jadi dia semua ada sekolah belakang. Dia sekolah pengalaman daripada dulu. Kalau nak buat kita haja tak salah. Nak buat lah, dah buat lah. Terkolek kita haja lah jawabnya. Dia cara orang tak? Dia tak tembuk orang dulu. Okey, Kak. Tangkap. Menurut Pak Ngah, pernah satu ketika dia mendapat sebanyak 5 tempahan perahu batang daripada pelanggannya. Dan 2 daripada perahu tersebut mahu dijadikan perhiasan ataupun meja di restoran. Terdapat perbezaan menurut Pak Ngah antara perahu yang mahu digunakan di sungai dan juga perahu yang mahu dijadikan perhiasan. Perahu yang mahu dijadikan hiasan
Pak Angah akan membuat sedikit perbezaan pada bentuk perahu tersebut. Manakala perahu yang mahu digunakan di sungai, Pak Angah akan membuatnya dengan lebih teliti serta akan membuat imbangan yang paling-paling sesuai supaya perahu tersebut tidak akan terbalik dan tergolek ketika digunakan di sungai. Setelah bahagian dalam perahu ini dibuat secara kasar, kini Pak Angah mula mengerjakan bahagian luar perahu ini pula untuk mendapatkan urat, tulang serta haluan perahu tersebut. Kudrat senja. Jika anda dapat lihat di sini, ini adalah hasil tangan seorang lelaki tua yang bernama Pak Angah Toy yang umurnya menjangkau 87 tahun menyiapkan sebuah perahu batang yang telah dibuat permintaan oleh pelanggan. Tetapi jika anda dapat lihat di sini betapa sukarnya proses untuk menyiapkan sesebuah perahu batang. Dari awal jika anda dapat lihat proses daripada penebangan pokok dibelah, kemudian dibentuk dan akhirnya akan menggunakan alatan tradisional untuk mendapatkan bentuk sebuah perahu batang. Di sini, proses menyiapkan perahu batang ini hampir 60% dan ianya memakan masa hampir 3 minggu. Jadi ianya bukanlah satu proses yang senang untuk menyiapkan sebuah perahu batang yang seperti ini. Anda akan dapat saksikan bagaimanakah proses terusnya untuk menghasilkan sebuah perahu yang boleh digunakan di tasik, di danau, di sungai maupun dijadikan perhiasan untuk penggemar-penggemar barang-barang tradisional. Kita akan lihat bagaimanakah kudrat senja ini menyiapkan sebuah perahu batang. Menurut Pak Angah, kulit bahagian luar perahu ini yang digelar debeng perlu dibuang terlebih dahulu untuk menampakkan isi dalam perahu tersebut. Ianya dilakukan secara berhati-hati bagi mengelakkan terlalu nipis dan juga membuatkan perahu tersebut pecah. Dan proses ini akan lebih mengambil masa yang lama kerana Pak Angah akan membuat bahagian tulang tengah perahu batang ini. Begitulah sukarnya proses menyiapkan sesebuah perahu batang secara tradisional. Buatlah ke? Menurut Pak Angah, perahu yang telah ditempah oleh pelanggannya ini akan diambil lebih kurang 2 bulan dari sekarang. Dan cerita Pak Angah pula, setiap proses yang dilakukan ini hanya dibuat sekitar pada waktu pagi dan waktu petang sahaja.
Setelah berbulan Pak Ngah Toy mengerjakan pokok terap tadi, akhirnya bentuk secara kasar perahu batang ini telah pun kelihatan. Kini, perahu ini telah menampakkan bentuknya secara kasar. Namun, perahu ini perlu menjalani beberapa proses lagi untuk diperhalusi dan dicantikkan supaya ianya kelihatan benar-benar cantik serta selamat untuk digunakan. Kini, perahu yang telah diperhalusi dan dicantikkan oleh Pak Ngah ini akan menjalani satu lagi proses terakhir, iaitu proses menyalai ataupun melayur bahagian dalam serta bahagian luar perahu ini. Proses ini perlu dilakukan bagi memastikan perahu ini benar-benar kering dan boleh digunakan dengan selamat di sungai, di paya, di danau. Dan proses ini bukanlah satu proses yang mudah untuk melayur serta menyalai perahu batang ini. Perahu yang akan disalai ini akan diletakkan di atas para seperti ini untuk memudahkan proses melayur serta membakar bahagian bawah perut perahu ini nanti. Menurut Pak Ngah, perahu ini perlu dikepit menggunakan kayu bagi membolehkan haluan perahu yang akan disalai nanti terbuka dan akan membuatkan perahu ini akan menjadi lebar. Pak Ngah akan mula mengikat perahu ini di atas para ini dan menggunakan rotan bagi mengepit dan menguatkan lagi ikatan untuk melekatkan perahu ini di atas para ini. Setelah itu, Pak Ngah akan meletakkan kayu yang digelar nama cukang di dalam perut perahu ini bagi memudahkan perahu ini membuka haluannya ketika proses melayur nanti. Setelah berpuas hati dengan keadaan para dan perahu yang telah diikat tadi, Pak Ngah akan mula mengambil daun kelapa tua untuk dijadikan bahan untuk membakar dan melayur perahu ini nanti. Kayu cukang ini akan diketuk menggunakan parang bagi membolehkan perahu ini lembut dan terbuka ketika disalai dan dilayur nanti. Pak Ngah akan mula melayur dan membakar bahagian hadapan haluan perahu ini terlebih dahulu untuk memastikan perahu ini mencungkil ataupun diberi nama mencongek di bahagian hadapannya. Kemudian ianya akan disusuli di bahagian bawah perut perahu ini pula. Proses ini akan mengambil masa kira-kira 2 ke 3 jam bagi memastikan perahu ini benar-benar kering daripada air dan ianya tidak retak apabila dibakar. Beginilah kodrat senja yang masih gagah melakukan kerja-kerja kampung, kerja-kerja berat, kerja-kerja seni serta kerja-kerja yang jarang lagi dapat kita lihat yang dilakukan oleh anak muda di zaman kini. Semua kerja-kerja dan juga proses menyiapkan perahu batang ini
hanyalah dilakukan oleh Pak Angah Toy seorang diri tanpa menggunakan bantuan sesiapa. Proses melayur ini perlu dilakukan di dua-dua belah perahu ini, di sebelah kiri serta sebelah kanan perahu. Ia bertujuan bagi membolehkan perahu ini membuka dan ianya akan menjadi lebih lebar dan ianya akan mudah untuk dibawa kerana perahu ini akan menjadi ringan kerana kandungan air yang terdapat di dalam kayu itu akan benar-benar kering. Alah bisa, tegal biasa. Itulah dia, Pak Angah Toy, yang tidak pernah jemu melakukan kerja-kerja seni pembuatan perahu batang secara tradisional. Mungkin bagi generasi sekarang, pembuatan perahu batang bukan lagi relevan di zaman kehidupan serba moden ini. Namun, tradisi serta kepandaian membuat perahu batang ini amat jarang dapat kita lihat yang masih ada di zaman masa kini. Jadi, hargailah mereka yang masih pandai dan juga tahu membuat kerja-kerja seni, terutamanya pembuatan perahu batang secara tradisional. Semoga paparan kisah pada kali ini berkenaan dengan kodrat senja yang mengerjakan pembuatan perahu batang secara tradisional ini memberikan info serta maklumat dan juga pengetahuan kepada kita, khususnya generasi zaman kini, tentang pembuatan perahu batang secara tradisional, di mana di zaman datuk nenek moyang kita dahulu ianya merupakan sebuah kenderaan yang sangat-sangat berguna dan perlu ada bagi setiap keluarga. Jika anda di luar sana ada yang berminat untuk memiliki perahu batang tradisional untuk dijadikan koleksi maupun digunakan, anda boleh terus berhubung dengan saya, yang mana saya mewakili Pak Angah Toy akan menerima tambahan pelanggan. Namun, syarat yang ditetapkan oleh Pak Angah Toy, perahu yang ditempah oleh pelanggan itu tidak tahu berapa lama tempoh ianya dapat disiapkan, bergantung kepada tempat, kesihatan serta besar dan panjang perahu itu. Harga bagi sesebuah perahu batang yang dibuat oleh Pak Angah Toy pula bergantung kepada saiz, panjang serta besar perahu yang diingini oleh pelanggan. Harga akan bermula daripada RM1,500 sehingga ke RM3,500.
jika kita lihat dengan kudrat serta hasil seni yang dilakukan oleh Pak Ngatoy, bukan nilai sebegitu yang perlu kita bayar, namun kepandaian beliau membuat kenderaan tradisional ini, perahu batang, bukanlah harga yang ternilai yang dapat kita bayar. Selain daripada perahu batang, Pak Ngatoy juga pandai untuk membuat bekas gulai ini yang diperbuat daripada pokok terap juga. Lihatlah betapa seninya orang dahulu kala menggunakan bahan-bahan seperti pokok kayu untuk dijadikan bekas perahu dan berbagai-bagai lagi. Bekas ini ditempah oleh pelanggan untuk dijadikan bekas gulai di restoran mereka. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Itulah yang sesuai diberikan kepada Pak Ngatoy. Hanya mereka yang benar-benar memahami, menilai dan tahu arti seni serta penat jerih membuat sesebuah barang-barang lama, terutamanya perahu batang. Walaupun di dalam keadaan penat, letih, Pak Ngatoy masih mampu tersenyum dan memberikan kata-kata gurauan ketika kami bersama dengannya. Inilah kisah kehidupan seorang warga emas yang berbekalkan kudrat senjanya masih membanting tulang untuk terus melakukan kerja-kerja seni serta pembuatan perahu batang. Diharap anda semua terhibur dan video ini memberi manfaat kepada kita semua. Sampai kita jumpa lagi di video-video yang menarik yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen serta share sekiranya video ini memberikan manfaat dan bagus untuk ditonton. Semoga kita jumpa lagi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi itulah dia paparan episod kali ini berkenaan dengan kudrat senja menyiapkan sebuah perahu batang. Jadi perahu batang ini telah siap sepenuhnya dan ianya telah sedia untuk digunakan di sungai, di tasik, di danau ataupun di mana sahaja yang sesuai digunakan dengan perahu batang ini. Jadi terima kasih daripada kami tim Portland Channel mengucapkan kepada anda semua kerana sudi menonton paparan kisah kali ini, kudrat senja. Sampai kita jumpa lagi di episod-episod yang akan datang lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Portland Channel. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kudrat senja yang tiada galang ganti. Hargailah mereka ketika masih ada.